Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi seminggu telah pun berlalu sejak Parti Perikatan Nasional melalui ketua Presiden partinya iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa mereka akan mempertimbangkan untuk pengeluaran KWSP secara bersasar jika mereka dipilih untuk menerajui kerajaan Malaysia selepas ini ataupun jika mereka memenangi pilihan raya umum yang ke-15 kelab. Okey, jadi berikutan daripada pengumuman tersebut, walaupun ianya tidak dimasukkan ke dalam manifesto, ada beberapa orang kata perbezaan pandangan, ada beberapa kecaman dan sebagainya yang mengatakan ianya adalah gula-gula politik dan juga pelbagai perkara lah yang mendapat perhatian daripada rakyat, terutama sekali daripada kalangan pencarum KWSP. Ramai ahli politik yang menyuarakan pandangan mereka yang mereka ini tidak bersetuju dengan isu ini, tetapi di kalangan rakyat, terutama sekalinya daripada kalangan pencarum KWSP, isu ini adalah satu isu yang sangat penting. Dan bagi saya sendiri secara peribadi, sebarang penolakan daripada mana-mana ahli politik ataupun pemimpin parti politik seharusnya didatangkan dengan cadangan yang lebih baik, yang mana apa yang mereka akan lakukan jika mereka ini berjaya memenangi pilihan raya ataupun jika mereka ini menjadi pemerintah bagi kerajaan Malaysia kelak. Jadi mereka seharusnya pada waktu ini, jika tidak bersetuju, haruslah mengeluarkan satu kenyataan bagi apa cadangan ataupun solusi daripada sudut mereka ini sendiri bagi mengatasi masalah ataupun isu bantuan kekangan keuangan yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya sekali daripada kalangan pencarum. Okey, malah juga ada juga kenyataan yang mengatakan bahawa PGR melalui Saudara Azmi Bugis ni pro parti politik tertentu ataupun berkempen untuk parti politik tertentu. Dan pada pandangan saya secara peribadi, kalau saya di tempat PGR ataupun di tempat saya sekarang ini, saya tidak ada masalah untuk menyatakan bahawa saya adalah pro kepada parti politik yang menyatakan bahawa mereka akan memperjuangkan nasib rakyat, mereka akan memperjuangkan membantu untuk memudahkan kehidupan rakyat, walaupun dengan orang kata meluluskan pengeluaran KWSP secara bersasar, kerana secara bersasar ini bermaksudnya bukan target atau bukan dikhususkan kepada semua pencarum, tetapi kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Okey, jadi kalau nak katakan pro sekalipun, pada saya tidak ada sebarang masalah, kerana sekarang ini rakyat bukannya tidak pedulikan tentang isu rasuah, tentang isu ekonomi dan sebagainya, tetapi untuk rakyat ini memikirkan tentang perkara-perkara sedemikian, masalahnya rakyat menghadapi masalah yang lebih besar, iaitu berkenaan dengan apa yang mereka ada untuk hari esok, makanan, wang ringgit, keperluan itulah untuk bergerak, untuk hantar anak ke sekolah, untuk mencari kerja, untuk bekerja dan sebagainya. Perkara ini lebih dekat dan lebih besar berbanding dengan isu-isu lain yang dikatakan oleh mana-mana parti politik kepada rakyat. Isu berkenaan dengan bantuan ataupun wang tunai ini adalah satu masalah yang lebih dekat dengan rakyat, yang mana perkara ini seharusnya diambil kira oleh mana-mana ahli politik dalam sama ada kempen ataupun semasa mereka berjaya menjadi pemerintah kelak. Dan daripada satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat, yang mana PGR telah mengeluarkan kenapa pencarum menuntut pengeluaran KWSP, yang pertama berkenaan dengan kadar inflasi yang melanda negara. Kemudian pencarum juga yang masih kehilangan pekerja dan sukar untuk mendapatkan pekerjaan baru. Pencarum mendapat pendapatan yang tidak seimbang dengan liability. Bekas pencarum yang berniaga tidak dapat membiayai kos kenaikan harga barang, kenaikan OPR, kemudian kenaikan harga barang yang tidak terkawal, kita boleh katakan hampir tidak terkawal. Kemudian kesan daripada pandemik COVID-19, yang mana kebanyakan industri kecil dan sederhana ini tidak dapat bertahan, mengakibatkan ramai yang kehilangan pekerjaan, memberikan kesan juga kepada rider-rider sebelum ini, yang mana mereka ini tidak dapat melakukan pekerjaan disebabkan oleh PKP dan sebagainya. Jadi mereka ini mengalami impak dan juga kesan yang sangat besar.
faktor ekonomi yang merudum dari segi nilai ringgit kepada US dollar. Kesukaran untuk mendapatkan pekerjaan bagi golongan yang berumur 40 tahun ke atas. Yang ini saya dah highlight banyak kali. Tambahan lagi yang mana yang mempunyai penyakit dan juga sebagainya, kerana majikan tidak mahu menampung sebarang kos perubatan ataupun yang berkaitan dengan kesihatan. Okey, kerana ahli keluarga juga yang mempunyai orang kata anak-anak ataupun pasangan OKU dan sebagainya yang terkesan disebabkan pandemik ini, jadi dalam proses pemulihan ini mereka masih lagi belum cukup-cukup ataupun mereka masih lagi belum benar-benar pulih daripada kesan daripada PKP yang telah pun berlaku lepas. Ibu apa yang berumur 40 tahun tunggal yang orang kata masalah sukar untuk mendapatkan pekerjaan kerana terpaksa menjaga anak-anak ataupun terpaksa menjaga pasangan, ketidakpadanan kos sara hidup. Yang ni memang sangat betul lah, kos sara hidup dengan apa yang macam saya sendiri pun walaupun bekerja, tetapi apa yang saya perlu keluarkan untuk bayar kos-kos seharian dan sebagainya memang sangat-sangat tinggi berbanding dengan kalau kata saya boleh katakan mungkin berbanding dengan beberapa negara di luar. Kos kita ini terlalu sangat tinggi, walaupun ada diberikan subsidi dan sebagainya, tetapi boleh dikatakan tidak mencukupi ataupun sekadar cukup-cukup saja. Jadi tidak ada sebarang simpanan yang boleh dilakukan. Dan terakhir sekali adalah golongan yang kehilangan pekerjaan dan pengurangan pendapatan kerana mengalami kesukaran. Juga keperluan untuk anak-anak mereka ini sambung belajar dan sebagainya. Seperti kita tahu, ada yang juga tak dapat PTPTN, tak dapat pinjaman mara dan sebagainya. Ada yang masuk tu atas rayuan. Jadi apabila mereka ini masuk di atas tiket rayuan dan sebagainya, kadang-kadang permohonan untuk beasiswa ataupun pinjaman ini telah pun ditutup, ataupun orang kata proses untuk, kita tahu proses untuk membuat pinjaman juga bukanlah satu perkara yang sangat cepat. Dia memerlukan masa nak ada dokumen tu, dokumen ni. Jadi hari itu rayuan untuk masuk ke universiti dan sebagainya telah pun dikeluarkan dan mereka perlu melaporkan diri kurang daripada tempoh 1 minggu. Jadi dalam tempoh ini banyak yuran-yuran yang terpaksa perlu dikeluarkan oleh ibu bapa, termasuk juga kos sara hidup anak-anak. Jadi perkara-perkara inilah yang akan menjadi pertimbangan kenapa tuntutan KWSP 2.0 secara bersasar ini dilakukan. Jadi saya harap sebenarnya tidak ada sebarang isu berkenaan dengan cadangan daripada Perikatan Nasional ini. Kalau kata ada parti dia yang rasa mereka boleh lakukan lebih baik, tidak perlulah mengecam, malah anda perjuangkanlah apa yang anda rasa anda boleh lakukan lebih baik daripada apa yang ditawarkan oleh Perikatan Nasional itu sendiri. Jadi itu saja sedikit saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang punya sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban pada negara.